Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Jana Kamaruzaman dalam Buletin Pahang, Isnin 18 Julai 2022. Prestasi kutipan zakat di seluruh Pahang bagi separuh tahun pertama 2022 mencatatkan peningkatan sebanyak 14.7% atau 10.5 juta ringgit berbanding tempoh sama tahun 2021. Penyumbang terbesar bagi kutipan zakat harta tahun ini ialah sumbangan daripada sektor potongan gaji sebanyak 33.6 juta ringgit, manakala sumbangan daripada zakat perniagaan termasuklah badan-badan korporat dengan sumbangan sebanyak 18 juta ringgit. Jumlah pembayar zakat harta pula meningkat kepada 85,131 orang dengan jumlah bayaran sebanyak 81.9 juta ringgit berbanding 82,762 dengan jumlah 71.4 juta ringgit pada tempoh sama tahun 2021. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah yang juga Tuanku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muib telah berkenan menerima bayaran zakat di Istana Abdul Aziz di Kuantan. Sebanyak 15.7 juta ringgit bayaran zakat telah diterima oleh Pusat Kutipan Zakat Pahang pada program berkenaan iaitu daripada FGV Holdings Berhad sebanyak 11.8 juta ringgit, Kumpulan Alam Flora 1.9 juta ringgit, YP Plantation Holdings Sedia Berhad 1.25 juta ringgit, Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas 609,220.95 sen dan Syarikat Takaful Malaysia Berhad RM150,000. Sementara itu, Pusat Kutipan Zakat Pahang optimis untuk mencapai sasaran kutipan zakat sebanyak RM194 juta dengan pembayar seramai 100,800 orang pada tahun 2022 berdasarkan sokongan baik daripada badan-badan korporat dan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Karnival Belia dan Sukan Pahang 2022. Baginda yang berangkat tiba pada 7.45 pagi turut berkenan menyertai larian fun run sejauh 5 km bersama hampir 2,000 peserta lain. Hadir sama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wak Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein dan Timbalan Menteri Kementerian Belia dan Sukan KBS, Senator Datuk Seri T. Lian Ke. Baginda yang tiba ke Garisan Penamat pada 8.15 pagi kemudiannya berkenan melancarkan gimik perasmian karnival dengan mengayuh basikal yang diiringi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Yang Berhormat Timbalan Menteri KBS. Seterusnya, baginda bercemar duli melawat gerai-gerai pameran daripada badan-badan kerajaan dan swasta sebelum berkenan menyampaikan surat tawaran kerja kepada 5 individu. Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan ini dianjurkan oleh KBS bersama Kerajaan Negeri Pahang dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuantan MBK dan Pertubuhan Sejahtera Anak Malaysia Persama selama 3 hari bermula semalam sehingga 17 Julai di Padang Kemunting. Antara acara yang disediakan sepanjang karnival ini adalah Fun Run dan Fun Ride, pertunjukan sukan permotoran, futsal padang serta pameran dan peluang kerjaya. Program Pemuliharaan Tasik Chini melibatkan kerjasama penduduk orang asli setempat merupakan satu usaha serampang dua mata yang dilihat sangat berkesan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wak Ismail berkata, inisiatif mencari dan menyemai anak benih pokok yang sesuai oleh sukarelawan orang asli dapat memulihkan kawasan Tasik, seterusnya menjadi punca pendapatan tambahan kepada mereka yang terlibat. Tahniah, terima kasih kepada Jabatan Pertanian Negeri kerana telah memperkenalkan sistem buyback guarantee
Maknanya kita telah engage beberapa masyarakat asli di sekitar ni supaya mereka mencari spesies tertentu yang sesuai, contohnya spesies merbau. Mereka semai benih tersebut dan mereka jual kepada Jabatan Perhutanan Negeri. Dan Jabatan Perhutanan Negeri telah memberi jaminan akan membeli balik benih pokok tersebut. Ini satu usaha yang sangat baik dan tadi saya telah berjumpa dengan mereka. Mereka kata ini menambahkan pendapatan mereka. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM pada majlis penyerahan sijil penlibatan kepada 13 orang asli terlibat serta memantau keadaan semasa Tasik Chini. Turut hadir pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Pengarah Perhutanan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Muhammad Zihamri Muhammad Yassin, Ahli Dewan Negeri Chini Yang Berhormat Encik Syahrir Mat Zain serta Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli. Dalam pada itu, beliau berkata keadaan semasa kelihatan lebih baik dan usaha pemuliharaan yang diadakan telah menampakkan hasil yang memberangsangkan. Dan kerja-kerja secara keseluruhannya nampak bertambah baik daripada sebelumnya. Tadi saya lihat sendiri dan juga tengok withdraw. Dan saya percaya dalam masa beberapa bulan lagi, mungkin 80% keadaannya akan kembali kepada asal. Setakat hari ini saya puas hati. Mana ada perubahan dan ada penambah baik. Saya harap mereka teruskan usaha ni dan ianya jauh berbeza dengan sebelumnya. Okey, part-time lah ni. Part-time dia. Seramai 200,000 orang ketua isi rumah termasuk ahli keluarga mereka di Pahang menerima manfaat sebagai peserta tanah Felkra yang melibatkan keluasan 52,000 hektar. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdiwa Ismail berkata, ia juga merupakan usaha kerajaan negeri Pahang yang sentiasa menitik beratkan aspek kebajikan rakyat, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Alhamdulillah, syukur hari ini saya menyampaikan suratan hak milik kepada lebih kurang 80 orang peserta. Seorang mendapat 3 ekar. Dan saya harap mereka dapat menjaga tanah ni dengan baik kerana bukan senang untuk dapat tanah ni. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Felkra kerana sentiasa memberi kerjasama yang sangat baik kepada kerajaan negeri, dan kalau ada apa-apa bantuan, pertolongan untuk mendapatkan penjelasan, beliau datang kepada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri pun kalau ada apa-apa permasalahan kita akan rujuk pada Felkra. Setakat hari ini di mana-mana yang saya pergi, alhamdulillah tidak ada masalah besar, dan ini menunjukkan bahawa Felkra ni telah ditadbir dan diuruskan dengan baik. Dan saya dimaklumkan tadi oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Jazlan, dividen interim telah pun dibayarkan lebih awal daripada biasa, dan ini satu perkembangan yang sangat baiklah ya. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM pada majlis penyerahan geran hak milik rancangan tanah kelompok RTK Bukit Udang, Mukim Penyor di Dewan Seberguna Datuk Seri Abu Bakar, Kampung Bukit Udang di Pekan. Turut hadir pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Ahli Dewan Negeri Chini Yang Berhormat Encik Syahrir Mat Zain dan Ahli Dewan Negeri Pulau Manis Yang Berhormat Datuk Khairuddin Mahmud. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warusdiwa Ismail berkata, pemberian geran tanah ini bukan sahaja bertujuan untuk membantu rakyat memiliki tanah sendiri, tetapi juga menggalakkan mereka mengusahakan tanah untuk memperoleh pendapatan tambahan. Malah katanya, ia juga secara tidak langsung dapat menghalang daripada berlakunya aktiviti pencerobohan tanah secara haram yang hanya akan merugikan kerajaan negeri. Kerajaan Pahang akan menjenamakan semula perumahan generasi baru Felda sebagai skim di bawah kerajaan negeri dalam masa terdekat. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdiwa Ismail berkata, penjenamaan ini melibatkan 10 tapak yang terbengkalai untuk dibaik pulih oleh Kerajaan Pahang. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Persekutuan melalui Menteri Ekonomi telah menyerahkan 10 tapak projek perumahan generasi baru Felda yang terbengkalai kepada
untuk dibaik pulih dan dijual semula kepada generasi baru Faedah. 10 tapak tersebut ialah di Faedah Junta 1, Faedah Junta 6, Faedah Junta 11, Faedah Junta 12, Faedah Sungai Letang, Faedah Bukit Tajau, Faedah Bukit Sagu, Faedah Kota Gelami 2, Faedah Kampung Awah dan Faedah Kelatu 7. Selain dari itu juga kaedah baik pulih dan jualan adalah mengikut kaedah skim perumahan kerajaan negeri yang sedia ada dan akan dijenamakan semula sebagai skim di bawah kerajaan negeri. InsyaAllah penjenamaan semula ini akan kita mutamatkan dalam masa. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan di Padang Awam Felda Rentam di Bera. Sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan berkenaan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad, Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda Datuk Seri Idris Jusoh, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah dan Barisan Exco Kerajaan Pahang. Beliau berkata menerusi skim ini, kesemua tapak yang terlibat akan diwartakan di bawah Seksyen 6 Akta Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960, manakala permohonan pula akan dibuat atas hak milik persendirian di bawah Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang dan dipindah milik kepada pembeli. Manakala permohonan pula akan dibuat atas hak milik persendirian di bawah Lembaga Perumahan dan Tanah Pahang dan dipindah milik kepada pembeli. Mudah-mudahan hasrat generasi baru Faedah untuk memiliki kediaman sendiri akan dapat diselesaikan tidak lama lagi. Guru-guru dan penyelia kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah dari daerah Temerloh dan Jerantut melahirkan rasa gembira apabila menerima insentif oleh Kerajaan Pahang. Seorang guru kafah daerah Jerantut, Puan Julia Jusoh berkata, insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan membuktikan keprihatinan terhadap rakyat, khususnya guru-guru kafah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Menteri Besar kerana bagi intensif untuk guru-guru kafah. Dengan intensif ni dapat juga membantu perbelanjaan untuk guru-guru kafah. Bagi seorang guru kafah daerah Jerantut, Encik Muhammad Nasrun Hadi Harun, insentif yang diberikan oleh Kerajaan Pahang ini adalah sangat dan bertepatan dengan waktunya selepas umat Islam baru sahaja meraihkan Hari Raya Aidiladha pada minggu lalu. Justru beliau berpendapat usaha ini perlu diteruskan pada masa akan datang sebagai sokongan kepada guru-guru dan penyelia kafah dalam memberi khidmat untuk mencurah ilmu membentuk anak bangsa yang celik Al-Quran. Alhamdulillah, pada hari ini kami selaku guru kafah negeri, saya mewakili Jerantut, Alhamdulillah sangat bersyukur dengan pemberian insentif untuk guru-guru kafah pada hari ini. Kepada Kerajaan Negeri Pahang juga saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana memberi insentif bernilai RM300 untuk guru kafah pada hari ini. Alhamdulillah. Manakala seorang lagi guru kafah daerah Temerloh, Cik Wan Aina Fatimah Wan Jamaluddin, turut menyatakan rasa syukur dan gembira dengan insentif yang diberikan dan berterima kasih kepada Kerajaan Pahang. Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang kerana memberikan sumbangan kepada semua guru-guru kafah di daerah Temerloh dan kesemua di Negeri Pahang. Kesemua penerima dari dua daerah Temerloh dan Jerantut telah menerima insentif masing-masing sebanyak RM300 seorang yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusudin Wan Ismail di Dewan Datuk Zaharuddin Abu Kasim, Kampung Peragap, Kerdau di Temerloh. Kerajaan Pahang memperuntukkan sebanyak RM818,600 untuk memberikan insentif kepada seramai 2,702 guru-guru dan penyelia kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah di seluruh Pahang. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.